Tanafatul semua syai'in huwa fil mukakana. Minta baca Fatihah 7 kali, selawat 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah itu tadi ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian guru-guru, dua bapa, tu nenek, orang di hak kita dan sekalian muslim muslimat baik hak itu atau muslim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan juga khusus dan hidup bagi Allah Subhanahu amin insyaallah. Alhamdulillah bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa auliillah. Malam ni kita belajar kitab Hikam Jawi sambungnya minggu lepas, muka surat 3 bagi ekor 2 bagi ekor 10 bagi ekor 10. Di ujung baris tu perkataan dalam bracket ataupun dalam kurungan dan inilah sambungan dia dan inilah baris yang ke-10 muka surat 3. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kudrat Tuhannya, kerana bahawasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kudrat Tuhannya di dalam mu'rifat, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Maka apabila engkau lihat akan kamalat kudrat Tuhanmu, maka panalah engkau daripada tiap-tiap barang lain daripadanya, dan hendaklah engkau ketahui kehendaknya daripadamu dalam tiap-tiap hal dan maqalah dan maqam. Dia kata, bagi orang-orang yang melihat akan kamalat kudrat Tuhannya, maknanya bagi orang dapat tajalli daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
kata istilah tajalli ni kalau pandangan zahir tu macam berat dah. Tak masalah sufi tu biasa ya. Kita tak usah guna istilah tajalli, kita pakai. Bagi orang-orang yang dapat syuhud daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana makrifat atas jalan syuhud atau atas jalan hakikat, dia katanya daripada mana dah? Bagi orang-orang yang mendapat syuhud daripada Allah Subhanahu Wa Taala, melihat akan kamalat kudrat Tuhannya, maknanya melihat kudrat ni maknanya sifat ni syuhud ni ataupun darjah tajalli, darjah syuhud ni maknanya darjah tertinggi dah ni. Mana melihat, dia melihat ataupun dipanggil tajalli sifat ataupun syuhud ataupun tauhid kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia kata kesempurnaan kudrat Tuhan tu, dia katanya kerana bahawasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kudrat Tuhannya di dalam makrifatnya, dalam makrifat dia tak sampai kepada makrifat pada Tuhan, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Sebabnya setinggi-tinggi perjalanan tauhid seseorang, selepas daripada tauhid secara ilmu mengikut usul din, maka tauhid yang lebih tinggi daripada ilmu adalah tauhid kepada ainul yakin, hakul yakin ataupun kamalul yakin, ataupun tauhid kepada apa perbuatan Tuhan, ataupun tauhid kepada nama-nama Tuhan, ataupun tauhid yang lebih tinggi kepada sifat Tuhan, dia lebih sempurna kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Turut dia. Dia katanya bagi siapa tak tengok dengan mata hati dia, ataupun mata hati dia tu tak dapat merasai hakikat makrifat Tuhan ni, maka dia kata bila kita tak dapat melihat Allah SWT melalui jalan makrifat tu, maka dia katanya dia kata barang siapa tiada melihat akan kamalat kudrat Tuhannya di dalam makrifat, dalam makrifat dia tu, maka gugurlah ia daripada keadaan yang sempurna. Maknanya makrifat kepada Tuhan ni selain daripada jalan syuhud atau selain daripada makrifat atau jalan hakikat, maka makrifat dimaksudkan situ, mana makrifat dengan usudin tu maknanya tanda kita tu kurang sempurna. Sebab makrifat usudin ni tidak menjaminkan kita sebagai ahli syurga. Tidak terjamin lagi dah. Kerana bahawasanya barang siapa tiada melihat akan kamalat kudrat Tuhannya di dalam makrifat, maka gugurlah ia pada keadaan yang sempurna. Mana tidak sempurna. Mana makrifat kita selain daripada jalan syuhud terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak sempurna. Dengan kata lain, selagi kita tak capai maka makrifat atau jalan hakikat walaupun sesaat, maka tanda kita tu tidak sempurna di dalam makrifat kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila engkau lihat akan kamalat kudrat Tuhanmu, maka pandanglah engkau daripada tiap-tiap barang lain daripadanya. Maknanya bila kita kedapat syuhud,
Mana makrifat kita tu melalui syuhud terhadap Allah Subhanahu taala, sama ada tahlil af'al serendah-rendahnya ataupun tertingginya tahlil zat, maka dia katanya daripada tiap-tiap barang lain daripada nyo. Bila kita melihat Tuhan tu atas jalan makrifat, atas jalan hakikat, maka gugur setiap sesuatu daripada yang lain daripada Tuhan. Semua tu Tuhan belaka. Berbuat pun Tuhan, bersifat pun Tuhan, bernama pun Tuhan, berzat pun Tuhan. Tak ada makhluk. Dengan kata lain, bila kita dalam keadaan pano kerana tersyuhud hati kita kepada Allah Subhanahu taala, maka di situ tertolak segala sebab. Bukan kita tolak sebab, tertolak segala sebab kerana Tuhan yang berbuat pada setiap sesuatu. Kalau bekerja, Tuhan yang bekerja pada tiap-tiap sesuatu. Tak ada sabit pun makhluk. Maknanya dia kembali kepada beriman kepada qada dan qadar. Lagi mana? Setiap benda tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Tak ada sabit. Dia berhubung tak. Sebenarnya ayat dah. Berhubung ataupun berpusing. Taslisan dengan dur. Maknanya tak ada perkara berhubung ataupun perkara berpusing sebab musabab tak ada. Dengan kata lain, tak ada sebab musabab bila kita melihat kenal Allah Subhanahu taala atas jalan hakikat ni, tertolak segala sebab musabab. Atau dikatakan pano tu. Sebab kita tengok Tuhan belaka. Tak ada sebab musabab. Maknanya kita kita rasa sebab musabab ni kerana kita tak sapa kepada makrifat lagi. Maknanya kita tu tujuh awam. Maka kita tengok pada sebab musabab. Sebab etikat pada sebab musabab ni dia tujuh Islam sebenarnya. Dia tidak tujuh iman. Maknanya sebab musabab ni menyebabkan kita tu masuk dalam golongan orang awam daripada kaum muslimin. Tidak tertolak daripada orang-orang soleh ataupun orang-orang sufi. Tu beza antara orang soleh dengan orang koleh kan. Situlah. Melihat Tuhan dengan ilmu ataupun melihat Allah SWT dengan syuhud. Itu yang beza. Sebab lain serupa berlaku. Orang melihat Tuhan dengan ilmu, dia nampak sebab musabab atas berdalil wujudnya Allah Ta'ala. Tetapi melihat Allah Subhanahu Ta'ala dengan syuhud, dia melihat Tuhan yang berbuat sesuatu tanpa Tuhan berbuat setiap sesuatu tu tanpa ada sebab musabab. Mana kembali kepada iktikad kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi mana? Contohnya kata pada sebuah motosikal. Bila kita nak mari, nak bergerak, kita ambil switch. Bila pasal switch, on switch, enjin hidup. Berapa enjin hidup? Sebab elektrik mengalir menghidupkan enjin. Maksudnya elektrik mengalir, spark plug tu nyala, maka membakar minyak, enjin pun mula hidup. Bila enjin hidup, piston dia tu bergerak. Bila piston bergerak, bila enjin dah panas molek, sebab minyak tu nyala, enjin pun panas molek, kita pun mula masuk gear, maka kita mula berjalan.
Bila kita berjalan, bila kita tekan pulah minyak atau peruh minyak tu, lebih kuat peruh minyak, maka lebih lajulah motor kita. Sebab dia. Sampai kita tu, sampai kepada destinasi tempat kita nak tuju. Nah tu sebab musabak lah. Sebab musabak daripada suih, adanya alih elektrik, spark plug menyala, enjin hidup, dia pusing bila kita masuk gear, enjin tu ataupun crankshaft dia tu akan tarik sprocket pusing. Bila sprocket berpusing, tayar pun berpusing. Bila kita kuat tekan minyak atau peruh minyak, maka tayar tu makin ligat berpusing, maka motor tu jadi semakin laju. Semua tu adalah edaran sebab musabab. Adapun setelah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syuhud, maka tak ada sebab musabab. Suih tetap dengan janji suih sekadar bergerak. Tidak boleh mengalirkan elektrik. Elektrik mengalir telah ditetapkan dalam qadar Allah Subhanahu Wa Taala dengan qadar alirannya. Maka spark plug menyala tetap telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan spark plug menyala, piston bergerak, minyak menyala, terbakar dengan minyak terbakar dengan qadar dia, piston bergerak dengan piston bergerak satu sehingga motor tu bergerak daripada start mula-mula sampai ke akhir, sampai kepada tempat telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu satu-satu pada azali lagi. Tak ada sebab musabab. Itu dalam i'tikad. Nah, dalam i'tikad kita, makna setiap sesuatu tu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azali lagi. Mana bagi siap berlaku dah. Kita i'tikad. Tapi zahir kita kena berpegang pada syarat. Pada i'tikad, Tuhan yang berbuat pada tiap-tiap sesuatu. I'tikad tak adilah syuhud ataupun hakikat yang kita akan nampak jika hati kita tu suci. Maknanya bagi orang-orang yang tersyuhud ataupun mukrifat kepada Allah Ta'ala tu, dia melihat setiap sesuatu semua tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab musabab. Dia tengok satu-satu. Jika dia tauhid dia kepada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala angin bertiup, maka pohon bergoyang. Bila pohon bergoyang, daun-daun kering berguguran. Nah, mana daripada peristiwa angin bertiup tu, angin bertiup telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan qadar tiupannya. Dia tiupan angin tu tidak menyebab pokok bergoyang. Pokok bergoyang itu Tuhan pula buat. Allah SWT menggoyangkan pokok telah ditetapkan dah. Bila pokok goyang daun gugur, tak ada sebab daun gugur kerana pokok goyang. Daun gugur telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba masa gugurnya. Mana satu-satu dia tak ada sebab musabab. Dalam perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia tak ada sebab musabab tu lah dikatakan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tu kena faham maknanya. Beriman dengan qada sebabnya Tuhan buat sesuatu tu siap tanpa ada sebab musabab. Kok berlaku hari ni Tuhan buat siap dah, tak ada sebab musabab. Angin dengan anginnya, pokok bergoyang dengan pokok bergoyangnya, daun gugur dengan daun gugurnya. Satu dengan qada dan qadanya satu-satu. Angin yang bertiup halaju ataupun vektor pergerakan angin tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azali. Siapa pokok bukan angin yang goyang, Tuhan pula telah tentu pada azali ke pokok tu bergoyang dengan qadar tertentu. Dengan oleng ataupun dengan gerakkan dia kiri ke kanan tu dengan tertentu. Maka setelah tu
daun bergogorek telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada azali lagi. Nak kata kerana pokok goye bako darugu, macam mana boleh kita kata begitu? Sedangkan pada azali ni bagai Tuhan buat. Bila Tuhan kata kong siap sama sekali. Macam kata nak kata sebab. Sebab-sebab ni nak kemasa. Maka bila dizahirkan ke dunia, maka di situ ada sebab musabab. Sebab musabab ni nak ayatnya perhubungan antara makhluk dengan makhluk. Nak letak hukum atas syaruknya sahaja. Bukan pada itikad, pada menghukum pada syaruk. Nak letak sohala batal haram sunat harus makruh syarat rukun. Istilah khilafu aula dan sebagainya hukum lain. Zahir tu nak letak benda tu. Sebab musabab ni nak letak hukum zahir. Waktu bagi orang-orang berpegang pada orang yang berpegang pada sebab betul, tapi mahkamah dia di sisi Tuhan itu sebagai orang Islam. Kalau kita berpegang pada qada dan qada Allah SWT, maka mahkam kita ke sebagai seorang yang beriman. Pilih nak jalan mana. Alam yaj'al lahu anain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain. Aku ikut dua jalan. Jalan molek, jalan tak molek, pilih. Maknanya jalan iman tu lebih molek daripada jalan Islam. Kalau kita gerak, setengah orang tu tak gerak, maka dia turun pada jalan sebab musabab, jalan Islam. Setengah orang tu pakai dok belakang. Iman pun dok, Islam pun dok. Tak? Dia buka mazhab dia sendiri. Tak? Mazhab malas kita jahil. Ada juga. Dia kata apa lah, dia sampai situ tak? Nah. Maknanya melihat akal kamalat kudrat Tuhannya, mana Tuhanmu, mana kita dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu Taala atas tiap-tiap sesuatu. Bila kita dapat melihat ataupun meripat pada Tuhan dengan syuhud, maka kita tengok sekalian makhluk ni seolah-olah seperti wayar kulit ataupun seperti daun kering. Tak ada kuasa gapo-gapo. Tidak boleh sebab menyebab, tak boleh menyebab. Semata-mata seperti wayar kulit, ia bergantung kepada cerita Tok Dalai dan atas Tok Dalai sendiri. Sebab wayar kulit tu dia bergerak dengan Tok Dalai. Ia buat wayar kulit juga Tok Dalai. Ia memainkan cerita wayar kulit juga Tok Dalai. Semua tu suara yang keluar pada wayar kulit pun Tok Dalai. Begitulah kita lebih kurang. Seumpama. Tidak serupa seumpama. Nah, mungkin kata kita supaya kulit, kita darah gapo ni lain lah. Ada fikiran. Tapi lebih kurang kita. Mana kita gerak ke kita hari ni, perkataan kita hari ni, pendengaran kita hari ni, penglihatan kita hari ni, fikiran kita hari ni, intikad hati kita hari ni, telah ditentukan oleh Allah SWT pada azali lagi. Maknanya, bila dizahirkan, maka keluar kita dengan keadaan masing-masing. Ada orang kaya, ada orang sesak, ada orang miskin, ada orang apa-apa, ada orang yang melarat, ada orang yang sakit, ada orang segar, ada orang yang sihat, ada bahagia, ada duka cita dan sebagainya. Semua tu telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Taala. Apa yang berlaku kerana ada dalam janji-janji Tuhan. Dalam i'tikad seolah-olah menafi perbuatan zahir. Ingat, i'tikad ni benda lain. I'tikad ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melibatkan makhluk. Maka terbuai tertolak sebab musabab. Tetapi dalam berurusan kita dengan makhluk,
kena pakai ilmu zahir ataupun ilmu fiqh, maka berkehendak pada sebab musabab. Sebab fiqh ni letak ada sebab musabab. Hubung sebab musabab kullu syai'in sababan, mentena ayatnya. Hubungan antara makhluk dengan makhluk tu bersebab. Bapa basuh sebab kena air. Bapa mati sebab mereka mahu ambil nyawa. Bukan berat-berat takawui, mereka mahu ambil nyawa. Tak salah kerja pun. Bukan mereka mahu ambil nyawa. Ni duk menyalah kerja siapa masuk? Pasal apa mati? Azalin mati. Tu ayat dah kan? Iza ja'a ajaluhum wa yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimu. Bila sampai ajal, maka tak akan cepat, dia tak akan lewat walaupun sesaat. Mana menepati janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dah kita ajar kat mati sekarang. Ajar ni banyak. Ajar ni setiap sesuatu. Setiap sesuatu pertemuan. Semua tu dikatakan ajar. Tino temu ngejate jodoh, ajar. Nasi masuk dalam perut, ajar. Tak? Ada yang mesti ada nyanyi. Ajar. Lagu macam begitu. Lagu 70. Tak? Lepas tu kan, ajar. Sebab ajar. Tak seru balu, ajar. Dah kaya kita rekod kan, sebab ajar dia. Cari lain lah. Tu nak tolong. Banyak lagi. Tak? Kau mana? Waktu dia. Okay, ni kat dengar lagu Nustai. Baca sari kata dia tegak-tegak pun. Kena baca juga. Baru kita faham. Walaupun lagu tu sedap. Faham makna tu lebih sedap lagi. Tak? Amba ingat dulu masa dulu tengok cerita Nustai nu. Zaman itu pakai filem. Panggung depan tu dia kain kau tu putih, kain kelir, depan kain kelir putih. Pakai filem. Projektor besar. Sama satu dua tu projektor. Bulat gitu. Kita duduk kat projektor. Time filem foto kan, foto dia kerak. Kita ambil filem. Filem tu 2 jekat hak tolak lah. Gerak sikit-sikit kan. Hak tolak filem. Kek dia mesti suluh dengan lapu Syah. Mana sejarah. Jadi setiap yang berlaku kan ada aja. Aja ni pertemuan antara makhluk dengan makhluk. Iza ja'a ajaluhum yastakhiruna, pertemuan antara makhluk dengan makhluk. Pertemuan antara roh dengan malaikat maut. Mencabut ke malaikat maut. Tubuh jadi mati. Tak ada nak gapo. Apa tubuh tak ambak roh dia. Bukan mereka ambak. Kena ajar. Begitu juga. Gawe kita mikir kan nikah orang. Tak payah sedih sebab ajar. Nak? Cerita Nustai ayat juga dia kata. Sekutung bunga disunting, taman tak kelaju. Maknanya dari taman tu banyak bunga. Nak? Apa duk sibuk kau sekutung tu? Pokok lain banyak lagi. Sebab ajar. Kena ambil juga walaupun cerita tu mana cerita gambar tu maksiat, tapi benda-benda berfaedah tu kena ambil. Dalam maksiat pun kita ambil benda berfaedah. Nah, dalam baca Quran tak masuk latih. Dengar ke orang lain. We understand. Cerita lagu tahun 70. Ajak-ajak. Dia cerita agak-agak. Kita masuk free. The ticket. Nak masuk free kan, nak masuk tiket kan, 20 sen pun tak ada. Yang itu susah. Tak. Panggung lama kita gelik belakang. Apa lagi ni?
pakai pegang sikit suara 1 2 3 kau tarik. Kau pop buka masuk itu apa tu? Kadang kita masuk tu duduk alik belakang kain putih tu dah. Duduk tengok situ. Orang kain putih depan. Dia alik belakang dia tu tepat antara kain putih dia tidak letak dinding. Dia ada ruang pula, ruang kosong. Kita ada situ tengok. Jadi ajak-ajak. Maknanya bila kita melihat makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui syuhud, penglihatan kita tu sebagaimana janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala tu satu-satu. Dia tak ada sebab musabab. Sebab musabab tu antara makhluk dengan makhluk dia telah dizahirkan baru ada sebab. Sebab pada mana masa tu jadi tu dia sama jadi. Nak ada sebab kerana betul kata kau siap, semua siap. Dalam keadaan sentuk. Nak ada sebab kan? Cumanya dizahirkan pada dalam kita ni maka berlaku sebab. Sebab dia berlaku tu mengikut masa. Jadi jangan kita lupa antara keadaan ala zahir sekarang dengan kejadian Tuhan pada masa azali. Itulah kita iktikad kepada Allah Subhanahu Taala pada azali tak ada sebab. Pasal Tuhan jadi tu tanpa sebab. Masa pun tak ada lagi sebab kejadian Tuhan tu pada maqam qadim dia panggil. Tak ada masa. Bila dizahirkan ke dunia atau kepada alam lain, di situ bermula ada masa. Di situlah baru bermulanya masa. Tengok dah. 40 tahun tu. 30. 25 boleh kat dah. Kokoh dah. Ada umur tengah ngaji. Maka pandanglah engkau daripada tiap-tiap barang lain daripadanya. Mana kita tengok kuasa berbuat setiap sesuatu semua tu Tuhan belaka. Tuhan yang bekerja, bukan makhluk yang bekerja. Kita bergerak ke apa ni? Bayangin daripada qada dan qada Allah Subhanahu Taala pada azali. Pada iktikadnya kena fikir. Pada ikhtiarnya kena sebab musabab. Sebab ikhtiar tu makhluk. Pada iktikad kena buat sebab musabab. Terus pada Tuhan. Jadi kalau kita kuat iman, kita berpegang pada iman. Terus pegang pada qada dan qada Allah Subhanahu Taala. Kalau kita lemah iman, berpegang atas sebab musabab. Tuhan pun berbuat pada kita mengikut iktikad kita. Ana indazani min abdi. Aku pada sengkau hamba aku. Mana kalau kita pergi Islam, maka qada Tuhan atas kita tu atas jalan Islam. Kalau iktikad kita pergi atas jalan iman, berpegang pada qada, maka iktikad Tuhan mana Tuhan jadikan kita tu pada jalan iman. Waktu orang wali tak ada ilmu apa pun, dia boleh terlepas sebab dia berpegang pada ihsan. Kita dah tengok orang wali jalan atas hari, kita lagi jalan atas. Apa dia nak bagi tergelap? Sebab pegangan kita tu, kita berpegang atas sebab. Sebab air tu lembut, maka tergelap lembut. Dia tidak berpegang atas sebab, pegang atas Tuhan. Maka Tuhan tu kuasa, maka dia bergerak dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang bezanya antara kita dengan wali. Kau lain serupa, mata mu dah putih. Tak? Boleh kita alih pada 3 hari semalam ni.
Daripada keadaan yang sepenuh, mana kita kalau tidak sampai kepada syuhud, kesempurnaan kita tu tak sampai lagi, maka apabila engkau lihat akan kamalat kudat Tuhanmu, bagi orang-orang bagi sesiapa, bagi orang wali, ia dapat melihat kesekurangnya pada tajalli perbuatan Tuhan, ataupun lebih tinggi lagi, melalui syuhud tadi, maka pandanglah engkau daripada tiap-tiap bagian lain daripadanya. Mana kita nampak makhluk ni tak ada gapo. Tak ada, kita ni kosong, sekosong-kosongnya. Sebab setiap sesuatu tu semua urusan Tuhan. Nah, mana panu-panu ni bukan masalah zahir, hati tu panu. Panu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Tuhan doa kerja belaka. Ya, tengok Tuhan doa kerja belaka. Tuhan ya doa kerja pada tiap-tiap sesuatu. Dan hendaklah engkau ketahui kehendaknya daripadamu pada tiap-tiap, kena tahu. Dalam hukum kita melihat perbuatan Tuhan ataupun pada makrifat kita pada nama-nama Tuhan, pada zat Tuhan daripada pada sifat daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, dia katanya maka dia katanya engkau ketahui. Maka hendaklah engkau ketahui, kita kena tahu bahawasanya ketahui kehendaknya daripadamu. Gapo kehendak Tuhan atas kita setiap hukum tadi. Pada tajalli, pada makrifat, pada perbuatan Tuhan, gapo hukumnya. Mana dekat dia panu tu, hukumnya dia tegap. Lagu mana? Naik kepada asma', bila naik asma' naik maka hukumnya. Mana kehendak Tuhan atas kita akan berbeza. Maknanya dia kata, dikehendaki daripadamu. Mana ketentuan Tuhan pada setiap makom tu berbeza-beza mengikut makomah. Mana hukumnya itu berbeza. Orang awam lain, orang soleh lain, wali lain, wali kecil lain, wali besar lain, nabi lain, rasul lain, hukumnya tak serupa. Hukumnya makom tu bukan hukumnya syaruk ni serupa ya. Semaya kena semaya belaka walaupun hakikat pun. Syaruk tu sama. Hukumnya makom tu berbeza. Hukumnya makom berbeza. Contohnya pada makom Nabi kita nikah boleh tambah daripada 4 tambah lagi 6 orang jadi 10 orang. Dia nikah 10 tu pada makom Nabi. Tapi pada makom syaruk 4 orang ya. Tu hak tu. Lepas tu lagu mana? Kita tak faham kau kita tak Nabi tak payah cara makom orang kita learn ni. Makom kita learn ni awam lagi jahil. Situ sudah. Cara kau makan hakikat. Oh, hakikat duk bicara hakikat makrifat tak? Kan? Lepas tu kan lepas makrifat tu makrifat lah kau ke. Popek duk topak. Lagu tu kau. Mana kita ni syarat zahir tak betul dah. Kadang kita learn. Perjalanan zahir tu salah dah. Macam mana nak ayat hakikat? Sebabnya tak naik kepada hakikat kau tak mai ikut syariat dulu. Sebab syariat tu kulit. Lepas kulit tu baru isi. Ataupun daging. Lepas daging tu baru tulang. Tak? Tu kena faham. Engkau ketahui kehendaknya daripadamu. Mana setiap makom kita tu telah ditentukan di makom. Bila kita naik makom kita tinggal sendiri. Dia panggil hukum makom. Automatik. Tak payah mengaji ni. Dia tak nak kita. Kita akan tinggal sendiri. Contoh pernah berlaku kepada Imam Syafi'i. Sain dia.
jenis mulut buruk. Mari ada seorang jalan isteri mari nak ikut dekat dia, kat Imam Sebab induk dengan saya dia. Dia duk baca bab hukum dua ni. Cara bab hukum orang soleh ni, dia cara hukum orang lain. Jangan percaya, aku nak tanya dia tu orang lah Imam Ghazali, Imam Sebab kena ada orang ni. Dia kata, jangan tanya dia. Mu tak tanya. Mu tak tanya dia, mu tak tanya. Dia kerah nak tanya kau. Mula-mula dia tanya bab semaya. Dia kata, dia panggil kawan tu tanya. Nak tanya, dia tak boleh. Tanya. Nak tanya bab semaya. Tanya. Hukum lala dalam semaya. Dia kata, kalau mazhab aku batal. Sebab lala semaya tak ingat tu batal. Kalau mazhabmu haram. Mana mazhab nak ayatnya bezo. Bagi orang wali lupa tu batal semaya. Bagi orang awam haram lah. Nak tanya soal lagi. Tanya bab zakat. Dia kata zakat kambing. Lagu mana? Dia kata zakat kambing ni mazhabmu 41 ekor, sekor. Kok tubi. Sekor jatuh. Kok tubi. Mazhab aku semua kena zakat pasal milik Tuhan, tak ada milik kita. Beza lah kan? Mazhab orang wali dengan kita. Semua tu kena zakat lah sebab milik Tuhan bukan milik kita. Neng kau itu. Mana ayatnya hukum makom tu dia lagi tu. Mana kau tinggi kuali kau tinggi adab ataupun hukum makom. Hukum makom ni biasa dia panggil adab. Mana tu kat dia sufi dia pakai adab. Adab tu kan nak menyesuaikan dengan adab-adab setelah kita berpindah makom. Kawan. Kena buat tu senyap. Dia rasa dia tanya 3 tapi saya ingat 2 tu. Maknanya apa ni dia kata? Padanya dah hendaklah engkau ketahui kehendaknya daripada daripada kehendaknya situ mana sifat iradah. Sifat iradah ni ketentuan Tuhan. Mana ketentuan Tuhan pada setiap makom. Setiap makom tu ada ketentuan ataupun adab-adab kita dengan Allah SWT masing-masing. So, Hak Abu Bakar sedap lagi. Dia nak tinggi. Hak kecil-kecil, hak rendah-rendah tak ni, hak rendah. Wali rendah aku ni. Hak Abu Bakar. Kalau lupa tu hari gapo Abu Bakar kata. Jika terlintas pada hati aku sesaat tentang makhluk. Terlintas makhluk sesaat dalam hati dia. Makna saya aku menghukumkan diri aku kafir murtad yang menyembah berhala. Berarti Abu Bakar ni dalam hati dia tak pernah terlintas sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, anda nak hak tinggi tak hak rendah tak hak bawah pada Rasul selalu. Kawan tak? Lok kau pergi. Kalau kita pergi hukum saya nak bakar kafir hari-hari. Bukan kafir hari-hari, tak pagi-pagi, petang. Kafir sokmu. Dah lalas sokmu. Tak boleh pakai hukum orang. Makom orang. Kita makom awal lagi jahil. Duduk lagi ni ya. Ngaji sudah. Tu yang makom kita ada. Orang suruh berzikir. Berzikir hudu-hudu. Sasalah nak ada waris. Ya, tu dia. 30 tahun. Tak kata kan. Bagus. Kat seje. Bangsa semua 3 baris tuan. Pantai 3 baris seje. Tapi tak apa bagi nyata. Kawan tu.
Kata. Dekat murah pula. Masya-Allah. Ustaz Zahar 2,000 sekali mengajar. Tak apa dah. Tak apa, kita murah sudah lah. Kapun. Kau mana? Muhammad Hamid demo lah. Tapi hok ambo ayat ni orang lain tak boleh ayat ni. Patut tak boleh ayat. Nak ayat kena boleh kami janggup baru boleh ayat. Tak. Kau mana ada? Pendul ni dah murid dengar duk ngaji ke belah sebelah orang ayat lagi ni. Tak ada dah. Mana kita kena tahu kehendak Tuhan. Mana adab-adab kita dengan Allah SWT pada setiap makau tu. Makau tu ada asma' lagu mana. Tahu dia apa lagu mana adab kita dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan automatik kita akan tahu. Pelik juga. Bila kita naik tahduk asma', adab tu akan lebih tinggi, lebih keras. Waktu tu benarnya kita tu nak jadi wali, benar tak susah jadi wali. Pasal adab tu kuat. Sebab kita berdepan dengan Tuhan sendiri. Orang dah syuhud ni dia berdepan dengan Tuhan. Dia tak main dah dengan anak bini. Depan dengan Tuhan, dia main dengan Tuhan hari-hari. Tu. Bukan depan Tuhan ni. Kalau salah Tuhan tunjuk kebesaran dia tu kecil gagal lah. Bukan seni. Walaupun jadi sepuluh Nabi kita jadi wali, jadi rasul. Lagi kuat adab dia. No, kita tu nak jadi wali. Boleh lah juga kalau ada nak tino wali nikah. Tak. Kalau di Indonesia ada juga wali band. Ada juga. Kalau masuklah alas bukit sikit ada juga wali. Silat Raja Wali. Waktu lagi bisa. Raja Wali. Raja Wali punya silat. Hendaklah engkau ketahui kehendaknya. Mana kehendak Allah SWT daripadamu dalam tiap-tiap hal. Kok Tuhan tuntut Tuhan atas kita bila kita mempunyai makom tu. Tuntut kita setiap hal. Mana setiap kelitah sehati ada hukum ni. Dan makalah setiap cetusnya kata-kata hati. Makalah sini daripada perkataan kata hati. Ada hukumnya juga. Dan makom. Maknanya makom ni mana setiap makom tu ada hukumnya dia masing-masing. Maknanya hal kelitah hati, makalah tu kata-kata hati dan makom. Mana keseluruhan daripada satu batu makom tu dia ada hukumnya masing-masing. Telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu lagu mana ustaz? Ustaz tak ada makom sahabat nak ayat mana? Boleh ayat ni pemuju. Kau mana? Tak nak ayat semua muka gemurah bayar. Bayar tiket murah nak semua. Tak, boleh nak semua kena belah kami janggut lah. Boleh lah. Pala ustaz. Tak. Pala baru ni hamba duk rasa dah nama ada benda tak kena nak pergi juga dah. Buruk-buruk. Telinga je tak korek. Jadi makan tak telinga kita pun tak telinga tak nanti. Waktu palu kuah kami baru ni. Ai minta korek tak telinga. Yang kepala. Masya Allah. Wak hamba dulu. Ngatuk guru. Wak solu. Meleh beri. Giginya tak jago. Tak tahu lah takut dia gosok dengan gigi. Tak tahu orang jersey tapi gigi sekarang ni. Buka-buka kepala yang gigi. Apa yang betul lah. Dia suruh dah. Tak ada nak royak. Tak buka mulut. Jadi sungguh. Masya Allah. Rezeki. Rezeki tak lengok.
Masya Allah. Kita gebelek kali pula amal dia dah. Maknanya setiap hal kita sehati tu ada hukum medok. Dan makalah setiap perkataan ada hukum de makom. Pada makom kita hukum makom tu suku pula. Hukum hal lain setiap makom kita tu hukum hal lain. Hukum kata-kata hati atau kelita sehati tu lain. Hal ni kelita sehati. Makalah tu kata-kata hati ataupun niat lain. Hal ni kelita sehati. Terbabit dengan akal. Satu hukum makalah ni niat kita. Dia niat kita dia kira macam perkataan macam lalu kau huduh dia ni. Sudah. Dalam mazhab perbuatan demo ni kumpul. Sebab kita mencela perbuatan tu kan. Hukum makam tu. Dia lagu tu straight tu makhluk uduh pun tak boleh puji, molek tak boleh caci. Sebab ada makam. Mana? Setiap perbuatan tu semua molek berlaku. Kena itikad lagi tu dalam hati. Makalah dan makom. Begitu juga hukum makom tu sendiri. Maknanya segala hukum pada makom tu kita. Sebenarnya bila kita naik makom tu kita tahu sendiri lah. Tak ada orang ajar dia tahu reti dengan sendiri. Sebabnya tak ada pelajaran ni bab ni. Tak ada pelajaran. Dan inilah minggu depan. Pada Pak Baris malam ni kawan tu. So 2 3 baris ya. So 2 3 baris. 3 1 per 3.25 baris. Pada banyak lah tu. Dan inilah keadaan hanya ada. Memang nenda ayat ba'adat hukumnya tadi tu ada. Tanya. Dan ini ada 3 soalan tadi. Ustaz nak tanya, sebelum mengamalkan tarekat tasawuf, adakah seseorang itu perlu menguasai mubada'ah terlebih dahulu? Soalan satu. Dia kalau kita nak bertarekat, kalau kita terjahil, dia kena kedua-dua. Bertarekat pun segera, ilmu padu'an pun segera. Sebab wajib berlaku. Dia tak ada tinggi rendah antara tarekat. Tarekat ni ilmu tasawuf. Tarekat tu amal le. Ilmu dia tu tasawuf. Kita beramal mengikut tasawuf, dia panggil sufi. Dengan pekoh. So, ilmu zahir ni dua. So, pekoh. Untuk zahir. Dan untuk batin, usudin. So lagi tasawuf 3, agama ni 3. Pekoh, usudin, tasawuf. Dia wajib bersekali. Bukan boleh pilih-pilih. Tinggal salah satu haram. Mama seorang ngajar pekoh, pak semaya, walaupun rendah, wajib kita mengaji. Bila orang ajar usudin, pak ketuhan ni, wajib kita mengaji. Bila orang ajar kaedah-kaedah perjalanan hati, khususnya hati tanda Allah SWT, contohnya supaya kita ikan ni, wajib kita mengaji. Dia tak ada tinggi, dia tak ada rendah. Sebab kesemua tu ada hukum yang Allah SWT. Cumanya, bawa ataupun amalkan tu mengikut kemampuan yang kita boleh buat. Tapi jangan tidak. Jangan bila gitu kan, maka jangan rasa ada malah. Tak boleh. Dia tak boleh tolak. Ketiga-tiga usudin, pekoh, tasawuf, wajib ngaji setiap masa. Dia tak ada dulu ke dia. Dia sosial tak apa. Dia tasawuf dulu. Tapi pekoh kena cari, usudin kena cari. Tak ada masalah. Nak jalan ikut ngusuk, ikut usuk kiri kanan pun boleh.
Nak jalan ke depan pun boleh, nak jalan ke belakang pun boleh. Dengan syarat ketiga-tiga tu kena sepenuh sebelum kita mati. Tidak semestinya belajar tasawuf tu kita kena tergerti. Kita di samping kita mengamal tarekat, di samping tu kita belajar fiqh. Di samping tu juga kita kena belajar usul din sebab paduan. Dia tak ada dulu ke dia. Antara fiqh usul din tasawuf. Tak ada tinggi rendah, semua tinggi belakang sebab hukum itu dia. Cumanya kita belajar tu mengikut kemampuan. Belajar tu mengikut kemampuan kita. Okay, tak ada dua. Adakah darjah kewaliannya dicapai menerusi tarekat? Setakat ni tak ada lagi wali naik tidak ikut jalan tarekat. Start daripada bermula tarekat Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman sampai ke akhiran tarekat Ahmadiyah. Tak ada lagi orang jadi wali tu dengan tidak bertarekat. Jalan lain ada tapi tak ada lagi dia boleh siapa darjah kewalian ataupun darjah aulia tu dengan tidak bertarekat. Ya. Tak penuh ada dari sejarah. Lagi 3. 2. Tadi ke. Pernahkah seorang ayah turut menanggung dosa anaknya selagi mana anaknya belum berkahwin? Dia bukan berkahwin, belum sampai umur. Belum sampai dia panggil belum sampai akhir balik. Akhir balik tu maknanya selagi belum sampai akhir balik tu dia menanggung. Kalau kita kata umur 15. 15. Anak tino ni dia hal lain pula. Anak tino ni dia panggil bebas. Bebas tu umur 18. Mana akhir balik umur 12 tu, mana kita kena ataupun 15 tu, maknanya antara akhir balik tu tanggungjawab dia tu atas dua ibu bapa. Jika mak pak tu gagal mengajar, mendidik anak dia tu dalam masalah puasa semaya ke, jika anak tu tinggal maka tanggungnya atas dua ibu bapa. Hak 18 tu dia panggil bebas, dia syarat dia. Maksudnya syarat nak zakat kepada perempuan sekurang-kurangnya dia 18 umur. Baru dia boleh mengeluar zakat sendiri ataupun baru boleh menerima zakat. Tak gitu kita baru pada 18 dia tak boleh terima zakat. Itu hak bebas. Maknanya 18 tu barulah bebas bagi seseorang perempuan. Lebih kurang apa setengah dia kata dalam akhir balik 18. Dia tidak, bukan akhir balik 18 tu hak bebas. Ada kepala. Umum diketahui dosa dengan manusia tidak diampunkan oleh Allah. Bagaimanakah untuk meminta maaf kepada orang yang dizalimi kerana dia telah meninggal dunia ataupun sukar ditemui? Memang dosa ni dosa Tuhan tak ampun. Kalau di sisi Tuhan dosa syirik. Lain-lain dosa peribadi yang tidak terbabit dengan makhluk, maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang kita buat seorang tidak terbabit dengan makhluk, maka kalau kita taubat Tuhan ampun. Dosa kita hak orang atas kita atau kita buat zalim ke orang, maka tidak terampung selagi Tuhan dia tu tidak ampun. Itu mutamak. Tetapi kadang-kadang kita mengisah terlambat. Setelah dunia kata pergi, kubur kata mari, baru kita nak isah. Antara umur 50. Banyak dah hak belakang nak tambung kita buat jahat. Tak. Dia pula terbabit dengan orang. Kita sekeh kepala orang ke, kita tapa orang ke, sebab kita jangan itu debel, kan? Tapa orang, sekeh orang, sekeh orang. Jadi
Orang-orang hok kita buat nyanyi tu telah tak ada atau telah mati ataupun tak tahu man. Jadi kita nak minta maaf tak boleh. Cumanya ulama kata boleh bayar dengan ibadah. Bayar dengan ibadah. Maknanya banyaklah kena buat ibadat tu, kena banyak. Ibadat pula, ibadat wajib ni kan semaya 5 waktu je. Maknanya kita bayar tu dengan ibadat sunat. Ibadat sunat tu kena buat banyak-banyak. Kalau betul-betul kita nak mengisah, maknanya sekurang-kurang kalau zikir kat 10,000 sehari kena cetek. Bukan untuk kita tu bayar, untuk bayar hutang tu pun dalam 2 lagi, tapi sekurang-kurang 10,000 tahlil tu kena ada sehari-hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jangan kata la ilaha illallah, lagu tu slow. Tak kerja buat, cepat tak apa zikir ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana kita kena bayar dengan, sebabnya di akhirat sebenarnya kita tidak, di akhirat bila kita jumpa dengan orang hak atas kita ni akan tuntut pertukar rek macam bata terik pertukar rek. Mula-mula dia akan tuntut hak kita, hak dia tu atas kita dengan mengambil pahala-pahala hak kita ada. Waktu nak mengatik banyak tu, sebab lagu-lagu mana pun hak dia tu kita kena bayar. Bayar tu dengan pahala. Contohnya kalau kita bertel, sengaja bertel 10 sen. Tak saya bayar, kita ingat tak saya bayar. Maka cedek ibadat sebesar Gunung Everest untuk bayar 20 sen di akhirat. Nah, tu nilai besar 10 sen dia. Jadi kena banyak mengatik tu. Ataupun tahlil kena banyak. Ataupun berselawat. Ataupun baca Quran. Ataupun beristighfar 3 tu. Hak tu 3-4 perkara tu Tuhan terima tetap. Istighfar, selawat, tahlil, Quran. 4 perkara direct Tuhan terima. Hak paling senang selawat. Selawat tu tentu Tuhan terima. Tak kena pun Tuhan terima. Nah, tu bisa selawat ni. Jadi di akhirat orang yang kita sakit kepala kau tapa tu dia akan mari minta bayar reh. Mana bayar reh tu kita kena bayar melalui pahala. Kalau kita tak sewa ibadat pun tak kisah. Kita ada kejahatan banyak-banyak kita tapa orang pun kita tak sewa bayar dengan ibadat, tak kisah. Dia pergi kat kita, dia nak ambil kebajikan, tak ada kebajikan, dia ambil kejahatan dia bagi sama kita. Kita menanggung kejahatan dia. Setimpa dengan kezaliman yang kita buat. Tu cara dia. Jadi tanya diri dah. Tepuk dada. Tak. Tepuk dada sampai sedawa. Istilah baru. Bila sedawa tu tahulah hak mana kita nak. Sama ada kita nak bayar melalui ibadah ataupun nak tunggu ambil dosa dia di akhirat. Pilih. Tu kata dah, alam yaj'al lahu ainain. Mana aku beri kamu 2 jalan. Molek sah, buruk sah. Pilih nak. Nak pilih hak molek pun boleh, nak pilih hak buruk pun boleh. Nak pilih bayar dengan ibadat pun boleh. Salah lebih ibadat tu boleh kita. Tak. Ataupun tak sewa ibadat nak tunggu ambil dosa dia. Boleh juga. Tak. Sekali masuk neraka jahanam ni jatuh sikit neraka jahim. Dah berat sikit rasa. Tak. Beres. Tu semua tu hak dia belaka dah cara tu. Atas kita nak ke mana? Cara tu hak dia belaka dah siap dah. Pilih nak mana. Tak. Nak masuk surga tanpa hisap pun ada jalan. Nak masuk neraka dulu baru masuk surga. Ada juga. Masuk surga pula. Nak masuk tak say neraka berat tak say neraka ringan. Neraka jahanam hak ringan sekali neraka jahanam ya. Mula-mula alik atas tu berdebok atas neraka dia lalu. Nak masuk neraka kan. Buat dosa kokoh nak berat. Tak. Nak duduk hak neraka syakon hak berat sekali neraka syakon. Sampai 9 malaikat sahaja, 8 malaikat sahaja duduk neraka syakon ni. Apa malaikat? 4 malaikat jaga neraka syakon. Tak amat. Hak neraka berat. Hak tu set-set munafikin tu. Islam. Tu lebat tu apa munafikin dalam hati dia.
Nako syakor. Kekuatan api nako syakor ni, bila pitu nako syakor dibuka, pitu dia tu alik atas tu nako lain dah. Dia pitu lah ke atas. Sebab kita jatuh daripada atas ke bawah. Masuk ke pitu. Bila pitu nako syakor dibuka, bertempiara dan bertepik. Api neraka lain tu lari. Mana api neraka lari lagi. Macam mana kita nak masuk? Jadi cara tak sini masuk tu kena buat amal. Kena bayar. Lagi-lagi. Ada salah. Lepas dah tu. Lagi Ustaz nak tanya, wajib tak jawab azan ketika kita dengar suara di masjid ketika kita duduk rumah? Duduk rumah? Kalau nak kira hukum dia nya kita orang azan tak tepat orang bel tu dengan suara ori. Dengan suara ori. Siapa kau daripada rumah ke masjid? Suara dia tu. Daripada suara orang azan tanpa speaker. Siapa ada ke rumah kita? Jika jarak tu dekat, mana kalau orang bel dengan suara biasa pun akan sapa, maka kita jawab tu wajib. Jika jauh, kita jawab tu sunnah. Walaupun jauh, tapi kena perhati. Azan ni satu hal. Perlu diperhatikan. Sangat-sangat perlu diperhatikan. Walaupun jauh, tapi ada perkara je amat-amat mustahab. Bila orang bel disebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, bel tak perlu jawab, tapi bila sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, situ tu wajib kita jawab. Wajib kita bagi salam kepada Nabi. Ataupun selawat balik Nabi walaupun rumah kita jauh daripada masjid, tapi cuma dengar orang sebut asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sebab spekala ni kuat dia jauh. Maka kita jawab. Bila orang sebut nama Nabi, maka wajib kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun selawat tu sunat, tapi jawab perkataan orang yang menyebut nama Nabi walaupun dengan speaker atau dengan jauh, sebab atas nama Nabi, maka wajib bagi kita jawab. Apa dia kata wajib? Sebab orang tidak berselawat kepada Nabi apabila nama-nama dia disebut, maka orang tak sesat. Sesat jalan menuju ke surga. Walaupun dia tu orang alim, orang zahid, tapi bila sebut nama Nabi tidak berselawat, jalan dia nak pergi ke surga tu sesat. Tak tahu sesat lah mana. Ada gerak balik akhirat. Dia Nabi kata gitu. Kita tak tahu. Kita rojak gerak. Lagi-lagi tak ada. Lagi Ustaz. Ustaz kata selawat tu tak kena pun tak terima. Apakah kelebihannya dalam selawat ni? Ustaz kata tadi kan selawat tu tak kena pun tak apa terima. Apakah kelebihannya dalam selawat ni? Selawat ni wajib Tuhan terima kerana memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hak tu. Tapi kena belajar kena. Bukannya payah Allahumma salli ala Muhammad. Tak kena. Cumanya kadang-kadang kita baca cepat Allahumma salli ala Muhammad, boing buat mama tak tahu sebut gapo. Mana tak terima. Sebab kelebihan Tuhan tu memuliakan atas Nabi kita. Selawat ni kita kata dengan keadaan takbur, wajib Tuhan terima. Tapi ibadat lain tertolak. Kalau kita kata dengan takbur, semaya tertolak. Tapi dalam selawat ni walaupun kita kata kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana takbur, membesar diri, kerana nak suruh orang puji, nak suruh kata, maka wajib Tuhan terima. Kerana memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi tak? Banyak lagi tak apa ada. Lah. Tu. Nak gina dah tak boleh lagi. Dapat ada pahala sebagaimana muridin yang sedang menada. Dia lebih kurang gini lah. Orang naik buah. Ibarat orang naik pokok setor. Dah. Kalau kita taduh dengan kain, buah tu tidak lebih 2-3 hari kita boleh makan lagi. Kalau kita tidak taduh, kena cekoh lalu.
Sebab esok dah kerja tak boleh makan dah. Jadi besar kecil tu Tuhan tahu. Tak rusi. Belajar aku online pun dulu. Lepas ada masa kat mari. Tak ada masalah. Cuma pahala tu tak sama lah. Orang nadoh ni dia kira belajar. Orang online tu dia kira mendengar. Makom tu lain. Maknanya satu makom tu jarak dia antara langit dengan bumi. Ataupun 70,000 tahun ibadat. Satu makom. Maknanya antara belajar dengan mendengar tu dia beza satu makom. Tak apa, kira mendengar tu alhamdulillah dah. Sebab kadang-kadang agama ni orang lebih suka dengan nyanyi daripada dengar agama. Kalau kita boleh dengar tu alhamdulillah. Bersyukur, kena sujud syukur Tuhan walaupun kita tu mampu sekadar mendengar. Tuhan tahu, tak ada masalah. Lagi? Tak ada salah. Soalan luar. Outline. Online. Tak ada. Tak. Kita ada hutang orang. Kita tak hamil duduk mana. Kita nak bayar, kita tak nak bayar. Kita PT tu kita sedekah ke masjid ke. Boleh tak? Kita sedekah ke masjid, niat pahala tu bagi dia. Boleh. Jalan tu boleh, ada. Tapi penerimaan tu akhirat. Tapi maknanya jalan tu kita telah buat. Maknanya untuk lepas tu berpeluang. Kita kena tambah muka lain lagi lah. Bukan sekadar duit tu kita beri ke masjid apa. Sebabnya dia tak sama. Sebenarnya duit dengan pada orang masjid besar duit kalau besar je. Bunyi tu lah api hukum sungguh. Sebab duit ni, sedekah ni, kita bagi ke masjid tu, masjid tidak orang. Sebab kita zakat. Zakat kata masjid sah tak zakat? Tak sah sebab asnah lapis semua orang. Jadi, sedekah ni, pahala zakat yang sunat. Nama dia sedekah. Jadi, sunat bagi ke orang juga. Lebih afdal bagi kepada orang juga daripada bagi ke masjid. Saya pada orangnya ambil lah. Tak. Pakat ui ramai-ramai kamu agak boleh bawa bini muda. Alah. Tak payah tu. Lagi-lagi tak ada. Tak ada. Boleh tak pasti tak? Mana lain kali nak ui tu buka ke. Tidak kamu lah orang lain. Tengok orang tua-tua kampung lah. Lah anak yatim. Kita beri anak yatim. Anak yatim kau molek. Yatim dia ada masuk dalam asnah molek. Lagi. Tak ada salah dah online. Tak ada. Cepat-cepat online tu. Tulis soalan cepat. Dalam masa 5 minit ni nak tutup dah ni. Kita tutup 11 suku. Kira sedia suku. Saya ada beda. 3 hari sekali ngajar. Tahu. Klik bila berapa hari. Bila apa masuk tak. Pagi. Wih tahu lah. Dia tahu tahu. Tak ada salah. Tak ada salah, kata dulu. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagi tak? Selagi. Okey. Baru tulis. Lain nampak. Antara ahli ulama dengan wali Allah yang mana lebih tinggi darjat di sisi Allah? Dia ahli ulama tu dengan wali darjat dia kadang-kadang ahli ulama tu dia sendiri tu wali dah pun ada ahli tidak wali makam dia
alim yang tidak wali. Lepas tu alim yang wali. Lepas tu wali yang tak alim. Tapi biasanya wali ni alim. Sebab dia ada ilmu laduni. Cuma tak alim tu segi makhluk. Tapi segi Tuhan dia tu lebih alim. Sebab orang wali, permulaan orang wali ni ilmu ilhad. Lepas tu bila dia wali dia qabsah, dia mari ilmu laduni. Dia ulama yang tidak wali mula-mula bawah sekali. Lepas tu ulama yang wali. Lepas tu dia wali-wali lain. Kalau wali dia pula, dia ada makom dia pula. Masa mutmainnah, wali permulaan. Lepas tu naik mutmainnah, naik rodiyah, mardiyah, kamaliyah. Atas kamaliyah tu nabi, lepas nabi rasul. Tu susun dia. Jadi gitulah susunnya dia. Tak ada sekarang. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada nama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada nama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Ada nama wasi'ahu ilmullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukran laka. اللهم اني اشكرك جل جلاله. حسب الله العظيم الذي لا اله الا هو. اللهم لك الحمد كلنا بك اجمك اسلمك وكل وعندك من شر ربي السماوات والارض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال لا تغفر اللهم لا تغفر وما نقول دائما ابدا سمعت ما تحب وترضى وادنا فينا ولنا اللهم ربنا في الدنيا. اللهم صل كما وسلم سلامة على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وبارك على محمد وعلى ذكر المسلمين وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على نور على نور في نور وجهه سري نور الانوار الاصوات العظيم سنة ومولانا محمد النبي اللهم بحق محمد أرنا وجه محمد حنا وصلى الله عليك وآله وصحبه وسلم يا رسول الله. صلى الله عليك وآله وصحبه وسلم يا رسول الله. صلى الله عليك وآله وصحبه وسلم يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.